Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Fazri bin Muhammad Faiz dari kelas DPHU 6D. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi kaedah fiqh terhadap bencana alam. Okey, sebagaimana yang kita tahu, bencana alam ini adalah kesan buruk daripada kejadian atau gabungan aktiviti semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh, banjir dan seumpamanya. Okey, disebabkan kekedelan sifat manusia, bencana alam ini sering menyebabkan keadaan darurat sehingga menyebabkan kerugian kewangan dan struktur, malah sampai kematian. Okey, dalam kaedah fiqh pula adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaedah fiqh boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Okey, kaedah ini merupakan penafsiran kepada hukum-hukum yang mengambil kira keringanan dan keanjalan. Ia bermaksud kesukaran itu menarik adanya kemudahan. Antara lain bermaksud apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah itu diringankan dan tidak seperti asalnya. Berdasarkan kaedah tersebut, terbentuknya semua hukum rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Okey, ia menjelaskan bahawa hukum Islam menginginkan kemudahan. Ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, menyempitkan atau sesuatu yang tidak sesuatu dengan watak dan tabiat. Allah SWT dan Rasulnya menginginkan serta memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan. Dengan ini, tajuk yang dibincangkan adalah mengenai aplikasi kaedah fiqh terhadap bencana alam yang terbahagi kepada beberapa isu, iaitu yang pertama ialah taharah, iaitu bersuci ketika banjir, dan isu yang kedua pula ialah meninggalkan solat Jumaat ketika banjir, dan akhir sekali ialah agihan zakat kepada mangsa banjir. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nur Khalidah binti Muhammad Saad daripada kelas DPHU 6D. Nombor matrik saya DHU 200254147. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai isu taharah ketika banjir. Seperti mana yang kita tahu, banjir ini telah memberikan kesan yang buruk kepada mangsa-mangsa banjir, penduduk-penduduk banjir. Contohnya, dalam pelaksanaan ibadah seperti taharah, solat, wuduk dan sebagainya lah. Jadi antara isu yang sering berkait dengan masa-masa banjir ini adalah isu mengenai taharah ketika berlakunya bencana banjir. Taharah dari segi bahasa bermaksud bersih dan suci daripada kotoran, manakala daripada segi syarak pula bermaksud bersih daripada najis hakiki dan najis hukmi, iaitu hadas. Umat Islam juga telah wajib untuk bertaharah sebelum melaksanakan ibadah. Namun, bencana banjir ini telah memberikan kesan yang buruklah kepada penduduk kerana sumber air seperti bekalan air terputus, rosak, lepas tu pusat takungan air pun tercemar dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak boleh melakukan taharah dengan sempurna. Jadi, di sinilah yang timbul mengenai isu taharah ketika banjir. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Okey, antara kaedah yang banyak mengandungi hukum fiqh padanya ialah perkara yang yakin tak dihilangkan dengan keraguan. Okey, baiklah, sama ada perkara itu telah berlaku ataupun belum, maka dikekalkan hukum yakin. Okey, sebagai contoh, masalah yang terbabit di dalam kaedah ini adalah barang siapa yang yakin bersuci kemudian ia syak terkeluar hadas, maka dihukumkan dia masih bersuci, atau seseorang yang yakin berhadas dan ia syak bersuci, maka dikira masih berhadas. Okey, dalam erti kata lain, sesuatu perkara yang telah dilakukan kemudian berlaku keraguan sama ada perkara itu telah berlaku ataupun belum, maka dikekalkan hukum yakin bagi seseorang itu. Baiklah, oleh itu di dalam isu wuduk untuk mangsa banjir ini, maka seseorang yang telah selesai mengambil wuduk kemudian dia berasa sangsi dan ragu-ragu sama ada wuduknya telah terbatal atau tidak,
maka hendaklah dia berpegang dengan keyakinan bahawa dia masih berada di dalam keadaan taharah. Okey, maksudnya di sini isu taharah ketika banjir, maka jika berlakunya mengenai pasal wuduk, pasal solat. Okey, macam biasa kalau kita wuduk ketika banjir ni kadang-kadang tak cukup air, ataupun kadang-kadang kita rasa was-was, ragu-ragu sama ada wuduk kita ni sempurna ataupun tidak, bersih ataupun tidak daripada najis ataupun sebarang kotoran. Maka di sini kita hendaklah berpegang kepada keyakinan. Selagi mana kita yakin yang wuduk kita tu adalah bersih, sempurna, maka kita ada di dalam keadaan taharah, kita berada di dalam keadaan yang suci. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan perkara yang yakin tidak dihilangkan oleh keraguan, iaitu syak. Okey, itu saja daripada saya setakat ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Saifuddin bin Muhammad Zamri daripada kelas DPSU 6E. Okey, sini saya akan menerangkan kaedah kedua, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Okey, isunya berkenaan meninggalkan solat Jumaat ketika banjir. Kaedah ni dikategorikan sebagai kesukaran yang dialami mengubah hukum yang sedia ada. Seperti yang kita semua ketahui, hukum solat Jumaat bagi orang lelaki dewasa adalah wajib. Akan tetapi hukum wajib ini berubah menjadi harus. Ini berdasarkan dalil sabda Nabi SAW, yang maksudnya tidaklah wajib sembahyang Jumaat itu bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Okey. Berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab yang sama, dan tidak wajib sembahyang Jumaat itu ke atas mereka yang keunzuran yang diberikan kelonggaran, iaitu ruksah pada meninggalkan sembahyang berjemaah. Itu dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, halaman pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain Hayati binti Abdul Rahman, di kelas D PSU Ribadi, nombor metrik DHU 2020252110. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang aplikasi kaedah fiqh ketika bencana alam dalam isu yang ketiga, itu isu agihan zakat kepada masa banjir. Okey, dalam isu ini, masa banjir dia memerlukan bantuan segera bagi memulih kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Dalam keadaan ini, ia dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang mengharuskan penggunaan kaedah fiqh dalam situasi darurat. Mengikut kaedah fiqh dalam isu ini, mendapati bahawa kelayakan seseorang masa banjir dalam situasi darurat, dia perlu dilihat dengan lebih tepat di bawah kaedah fiqh ad-darurat tuhibul mahsurat, iaitu kemudaratan membolehkan tegahan, tetapi dia perlu dibatasi dengan kaedah fiqh yang lain, iaitu ad-darurat tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat ditentukan mengikut kadarnya. Hal ini kerana kaedah ini bermaksud keadaan kemudaratan yang membolehkan dan mengharuskan perkara yang ditegah dan dilarang. Ia merupakan kaedah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan. Oleh itu, agihan zakat ini dia dilihat sebagai suatu keperluan yang mendesak. Namun, dia perlu diteliti terlebih dahulu keadaan sebenar yang telah dialami oleh masa banjir. Hal ini yang menentukan supaya setiap masa banjir, dia memperolehi kadar bantuan yang selaras dengannya dan bersifat adil. Jadi, setiap cabaran yang dialami semasa bencana melanda boleh dikategorikan sebagai darurat kecil, yang mana mereka hanya bergantung harap kepada bantuan sahaja. Hal ini kerana mereka telah terputus hubungan sesama sendiri. Namun begitu, tahap darurat yang dialami walaupun dilihat sukar, tetapi masih terkawal kerana rata-rata masa dapat membuat persediaan kerana mereka telah menerima berita bencana sebelum kejadian. Justru itu, tidak semua masa menghadapi darurat sebenar yang telah ditafsirkan ulama, dan tidak semua masa yang sememangnya terselamat. Malah ada yang terpaksa berpuasa kerana mereka ketiadaan makanan. Jadi dari sinilah timbulnya kaedah al-darurat tuqaddar biqadariha, yang bermaksud darurat dianggarkan atau diharuskan sekadar keperluan sahaja. Jadi prinsip ini, walaupun ia adalah hal yang sifatnya darurat,
tapi ada kadarnya. Jadi apabila selesai darurat, maka selesailah selesai sudah pertimbangan yang mengatakan ia itu adalah darurat. Dalam erti yang mudah, darurat akibat banjir hanya ketika banjir berlaku sahaja, dan apabila banjir telah surut atau kesemua mangsa telah terselamat, maka ia bukan lagi disebut darurat. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Nazri dari kelas di PHU 6D, nombor metrik di HU 20202471. Jadi saya ingin meneruskan pembentangan kesimpulan. Keadaan darurat yang disebut dalam kaedah fiqh haruslah selari dengan pelaksanaan agihan zakat setelah kadarnya diketahui. Ini bermakna setiap agihan zakat kepada mangsa hendaklah seperti menepati dengan keadaan di mana situasi penerima zakat tersebut benar-benar layak. Ilmu fiqh juga dapat membantu penjawat awam yang terlibat dengan bencana seperti Majlis Keselamatan Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, mengetahui beberapa hal berkenaan hukum hakam agama ketika menguruskan bencana. Oleh itu, seseorang yang sentiasa berusaha membantu orang lain mendapat pertolongan Allah selaras dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian daripada saya. Terima kasih.